Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan milik sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana tengah hari ini dapat kita bersama dalam satu program ilmu yang kita nak belajar satu perkara berkenaan dengan berkenaan dengan nikmat yang paling besar di akhirat. Kat dunia kita melihat nikmat ni pada ukuran maddi. Kadang-kadang seorang kita kagum melihat pencapaian orang dalam bisnes. Ada yang kagum melihat pencapaian orang pada rumahnya, pada kenderaannya, pada status perkahwinannya, pada anak-anaknya, apa lagi pada kebendaan yang dia ada, pada tanah yang dimiliki, properti dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang zailah tuan-tuan, nikmat-nikmat yang akan berakhir. Ya, Wahid Abu Bakar masalan, Dr. Liza, Pip Yat, sahabat-sahabat yang boleh sekalian, ya, Asnaf Salih. Jangan lupa ya, share pada teman-teman kita, moga ada manfaat perkongsian tengah hari ni. Bicara ni satu benda yang sangat penting supaya kita meletakkan kompas yang betul dalam hidup kita. Andai kompas kita ni dapat kita aktifkan, maka kita akan menjadi manusia yang menuju kepada kesempurnaan akhlak, ibadah, dan tidaklah kita terkontang-kanting mengejar dunia yang banyak telah menipu manusia ni, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian, ya. Wahidah wakal wasalam, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang di Orchid Anggrek, Nolaila, Yusran Jabuk, Ainun Wari, ahlan wasalam, barakallahu fikum. Terima kasih kerana sudi untuk sharing pada teman kita yang lain, ya. Jadi bicara ni tuan-tuan, saya petik daripada kitab yang bertajuk Al-Qabasat As-Sunniyah min Syara' Al-Aqidah Tahawiyah. Ini kitab karangan guru kami almarhum Syekh Dr. Salam Fatah Al-Khalidi. Satu bab daripada akidah. Jadi tajuk bab kita, nikmat yang paling besar di akhirat tuan-tuan, adalah nikmat melihat Allah SWT. Mohonlah kepada Allah supaya Allah beri pada kita kelebihan dapat melihat kepada zat yang agung itu di akhirat. Itulah nikmat yang paling besar. Saya bacakan untuk tuan-tuan masalah yang ke-28 daripada kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid darain. Berkata pengarang, moga Allah mencucur rahmat yang banyak ke atasnya, atas ilmu yang beliau curahkan untuk menjadi panduan kepada kita semua. Syekhah Taulib, ahlan wasahlan, semua yang hadir pada tengah hari ini. Imedi, tolong share pada teman kita yang lain, ya. Bincangan ni nikmat yang besar dalam hidup kita, nikmat yang paling agung dalam hidup kita, supaya kita tidaklah menjadikan dunia ni sebagai matlamat hujung kita dan kita lalai ada satu nikmat yang lebih besar daripada apa yang manusia tergoda padanya ketika hidup kat dunia, ya. Baik, kafah clear, ada masalah semua. Terima kasih kerana sharing pada teman kita yang lain. Wa ru'ya haqqun li ahli jannah bighairi ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa biha kitab rabbina. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Wa tafsiruhu ala ma arada Allah Ta'ala wa 'alimahu wa kullu ma jaa fi zalika min hadits sahih an Rasulillah SAW fahuwa kama qala wa ma'nahu kama arad. La nadkhulu fi dhalika muta'awwilin bi ara'ina wala mutawahhimin bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillah azza wa jal wa li rasulih SAW wa radda ilma ma ishtabaha alaihi ila alimihi. Berkata pengarang, Allah menjadi rahmat yang banyak ke atasnya, izat al-wasalah semua, ya. Melihat Allah merupakan satu hak, satu kebenaran, hakikat untuk penghuni syurga. Dan melihat Allah itu berbeza daripada perkara-perkara yang kau sangkakan kat dunia. Bukan seperti kaif yang kita lihat pada hari ini, tuan-tuan, ya. Jadi tanpa kaifiyah. Kerana tentulah kalau saya sebut pada tuan-tuan tentang nikmat melihat, sebagai contohnya, kita melihat bulan. Kita di Kuala Lumpur melihat bulan, orang kat Kelantan melihat bulan, orang kat Singapura melihat bulan, mereka di Indonesia, Jakarta melihat bulan, orang kat Mekah pun melihat bulan. Kan? Kita berada pada awal Rajab sebagai contohnya, bulan masih kecil lagi, belum penuh, crescent, bulan sabit ini. Jadi merujuk kepada 10 pertama daripada Rajab ini, tuan-tuan. Jadi merujuk kepada melihat ini, tentulah melihat berbeza daripada melihat makhluk. Jadi ini maksud yang dikemukakan. Melihat Allah di akhirat itu berbeza daripada kita melihat makhluk. Kerana melihat ini pun mempunyai kaifiyat
yang kita maksudkan itu berbeza-beza. Ya, seumpama bulan yang dilihat di semua tempat. Ya, maka bukanlah bulan itu berada kat atas Kuala Lumpur. Kalau dia ada di Kuala Lumpur, orang dekat New York tak nampak, orang dekat Mekah tak nampak. Jadi melihat Allah SWT ini dengan nikmat yang paling besar akan dikurniakan kepada ahli syurga. Itu adalah akidah Ahlussunnah. Al-mu'min yarawna rabbahum fil jannah bighairi ihatatin wala kaifiyatin wa dalat 'alaiha nususul kitab was sunnah wa qala bi ashaba wa tabi'un wa a'immatul muslimin wal ulama'uhum wa afraduhum min ahli sunnah wal jamaah. Jadi melihat Allah SWT dalam syurga ni merupakan satu nikmat yang berbeza daripada kita melihat makhluk. Dan ini merupakan satu perkara yang telah dinaskan dalam kitab dan juga sunnah, dalam Quran dan juga sunnah, dan merupakan akidah para sahabat dan juga tabi'un dan a'immatul muslimin, imam-imam umat Islam, maknanya imam-imam mazhab yang besar, para ulama'nya dan setiap individunya di kalangan sunnah wal jamaah. Walam yanfi hadhihi ru'ya illa al-firaq al-mubtadi'ah al-mukhalifah li kitab wa sunnah wa fahmi salafil ummah. Dan tidaklah menafikan nikmat ini melihat Allah SWT ini, melainkan golongan-golongan ahlu bid'ah yang berbeza dan bersisih pandangan daripada kitab dan juga sunnah dan kefahaman para ulama salafus salih. Baik. Wa ru'yatul mu'minin li rabbihim fil jannah min ashraf wa ajal masail usuluddin wa hiya al-ghaya allati syammara ilaiha al-mushammirun min as-salihin wa tanafasu fiha liyanaluha. Dan melihat Allah SWT ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang akan dikurniakan Allah kepada para mukminin, dan itulah merupakan target ke semua umat Islam. Orang di kalangan para salafus salih ni yang berlumba-lumba di kalangan mereka untuk memperoleh nikmat tersebut yang Allah SWT berikan kepada mereka. Baik, sekarang daripada kitab apa namanya tadi, Al-Qawasid As-Sunniyah min Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ni, Syekhuna Dr. Salah Al-Fatah Khalidi membawa huraiannya. Dalil yang menunjukkan kepada melihat Allah ni sebagai satu nikmat terbesar dalam syurga, pertamanya kita lihat pada firman Allah dalam surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah manusia pada hari itu dalam keadaan yang sangat cemerlang, sangat hebat, gembira kerana melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Tuhan mereka. Jadi dalam syarah ataupun penjelasan para ulama tafsir berkenaan perkara ini, wujuhul mu'minin nadhiratun fil jannah wa nudratuha min nadhariha ila Allah walladhi yanzuru fil wujuh wal uyun, fal ma'na uyunul mu'minin tanzuru ila rabbiha fil jannah. Kalau kita maksudkan melihat, maka melihat dengan penuh kegembiraan itu melihat pada mata, maka ini maksudkan ke sini wajah orang beriman gembira kerana dapat melihat dengan mata mereka, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata pensyarah kepada kitab Aqidah Tahawiyah ni, Syekhuna Dr. Salah Fatah Khalidi, maksud melihat dalam Quran ni ada tiga bentuk. Nazara ni dalam bahasa Arab merujuk kepada tiga penggunaan. Nazara. Ya, macam kita katalah kerja sebagai apa? Nazir. Dekat sekolah ada nazir. Nazir apa maksudnya? Nazir itu dia melihat perkembangan guru-guru, menyediakan latihan yang sepatutnya, memastikan perjalanan pendidikan berada pada tahap yang betul, mengambil kira perkembangan masa kini dan sebagainya. Barangkali itulah tugas orang nazir kan. Di masjid pun ada nazir kalau macam Nabi Sangu tuan-tuan. Maka makna nazarah ni dalam bahasa Arab sebenarnya luas daripada itu. Tengok yang pertama sekali dikatakan an yata'adda ila ma ba'dahu bi nafsihi ka an taqul fulan nazara fulanan. Dalam bahasa Arab perkataan nazara ini dia mutaaddi direct kepada objek selepasnya. Ini dipanggil mutaaddi dan juga lazim. Dalam bahasa Arab ada fi'il mutaaddi, ada fi'il lazim. Jadi perkataan nazara ini boleh jadi dia direct mutaaddi kepada maf'ul selepasnya. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, maka digunakan perkataan nazara fulanun fulanan. Orang itu melihat seorang yang lain. Jadi fulan itu jadi fa'il, fulan yang kedua itu jadi maf'ul bihi. Macam tu. Ya, boleh digunakan dalam bentuk begini. Ada pula dalam ayat Quran dapat kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ya, dalam surah Al-Hadid Allah menceritakan hari akhirat nanti orang munafik lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang beriman, tunggu kami nak ambil daripada cahaya kamu. Boleh tak? Macam kita lah ibaratnya jalan kegelapan dekat highway tu, kereta rosak, maka kita pun tahan kereta lain.
minta supaya suruhkan untuk kita, atau jalan di hadapan kita, slow boleh kita follow kat belakang. Macam itulah gambaran orang ke akhirat. Munafikun ni akan berada dalam kegelapan, maka mereka minta bantuan daripada para salihin, para mukminin ini untuk menyuruh mereka kegelapan yang mereka lalui. Akhirat besok panjang tau masa dia. Ketika matahari berada sejengkal di atas kepala, panas yang amat sangat, tenggelam dalam peluh. Puak munafikun dan juga kafirun usah ini. Ada kalanya gelap. Tak kala gelap tu barulah teraba-raba mencari cahaya. Maka perumpamaan yang dibawakan oleh Allah dalam surah Hadid ini, kalau munafikun minta tolong kepada mukminin, tunggulah kami, suruhkan untuk kami tak nampak jalan ni, jatuh dalam lubang dalam apa kang. Macam tu maksudnya. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, unzuruna, tunggu kami. Unzuruna, nazara bermakna amhiluna. Ini penggunaan pertama dalam Quran tau. Nazara dalam Quran juga merujuk kepada muta'addi dengan huruf fi. Ya, an yata'adda bi harfil jar fi. Ini bicara ni tinggi tuan-tuan, saya tuan-tuan faham tau. Ini nak memperkukuhkan hujah bahawa akhirat besok kita dapat melihat Allah Taala, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sebagai satu nikmat yang besar bagi orang masuk syurga. Amin ya Rabb. Jadi kadang-kadang perkataan nazara ini dia muta'addi dengan huruf fi. Contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 185, penggunaan ini berbeza. Walaupun nazara asal yang sama tapi maksudnya berbeza. Iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqallahu min syai'. Surah Al-A'raf ayat 185 ni bermaksud nazara fi, yanzuru fi. Awalam yanzuru fi. Kalau bahasa Arab kata nazara fi ni merujuk kepada awalam yatafakkaru. Perkataan nazara fi berarti tafakkara fi. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya berfikir. Ini kehebatan bahasa Arab, fiqhul lughahnya. Penggunaan berbeza dengan sebab huruf jar yang masuk pada ini. Okey. Jadi perkataan nazar dalam Quran merujuk kepada makna yang berbagai. Yang kedua ni tadi, yang zuru fi malakuti samawati wal ard, ia merujuk kepada seruan untuk berfikir. Awalam yang zuru makna awalam yatafakkaru fi. Kenapa mereka tidak berfikir dalam penciptaan langit dan bumi? Itu merupakan satu cabaran kepada manusia untuk gunakan akal. Jangan duk ikut orang tanpa berfikir. Ya. Yang ketiga, an yata'adda bi harfil jar ila. Perkataan nazar dalam Quran, dalam bahasa Arab secara umumnya, dalam Quran khususnya, juga merujuk kepada makna yang lain bila nazara diikuti dengan huruf ila. Kan itu Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluh. Ya. Jadi kemudian wazaituna wa rumana mutasyabihan wa ghayra mutashabih. Jadi kat sini Allah menggunakan perkataan syahidu bi uyunikum simar al-asjar. Jadi kat sini bila menggunakan perkataan nazara fi merujuk kepada lihatlah, saksikanlah. Ya. Wa ma'na nazar fil ayat ila rabbiha nazira, maka samalah penggunaan ini dalam penggunaan ayat daripada surah Al-Qiyamah tadi yang merujuk kepada nikmat bagi orang beriman, iaitu mereka akan diperlihatkan mendapat kemuliaan, keagungan untuk melihat Allah SWT. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang disebut awal tadi. Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ila rabbiha nazira tanzuru ila Allah azza wa jalla. Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat yang sangat alim lagi faqih menjelaskan maksud ayat ini melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Qala Ikrimah nadhira min an-na'im. Wa qala Hasan al-Basri nazartu ila rabbiha, nazara ila rabbiha fanuddirat bi nurihi. Maksud ayat ini wajah itu berseri-seri, kata Hasan Basri, seorang tabi'i yang terkemuka, belajar daripada banyak para sahabat termasuk isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Hasan Basri mengatakan ayat ini merujuk kepada melihatnya kaum mukminin di akhir nanti, melihat Tuhan mereka, dan dengan sebab penglihatan anugerah yang diberikan itu wajahnya menjadi berseri-seri. Nudhirat binuriha, maka wajah itu datang serinya dengan sebab nur yang dilihat, kesan daripada melihat Allah SWT. Tuan-tuan, jadi nikmat ke akhirat ni bukan pada kereta besar tau. Ada orang tanya pada seorang ulama, kata saya Syekh Dr. Ismail Ming, mufti yang terkenal tu. Tanya pada dia, besok ke akhirat boleh tak nak naik kereta Bentley, Rolls Royce ke?
Tanya nak dapat kebendaan betul orang bertanya ni. Tuan ni tak lah nyatakan siapa tu ya, tapi berhaklah untuk tanya. Islam ada jawapan dari soalan ni dikemukakan. Jawapan daripada orang alim ini, saya takut besok ke akhirat awak dapat kereta tu tak ada petrol station nak berhenti sini. Ya, merujuk kepada cikai sangat tu. Apa istilahnya? Ke akhirat besok orang duk sibuk pakai nikmat naik borak ke apa kita pun tak tahu. Awak sibuk lagi nak kereta Bentley, kereta dah ketinggalan zaman dan berada kat alam yang lain itu. Sisi minyak pun tak jumpa ni. Tak ada tuan-tuan. Sebab mana kita dibesarkan, kita berfikir, maka itulah akan mempengaruhi cara kita fikir. Bila sahabat Nabi bernama Rabi'ah itu ditanyakan Nabi SAW, usullah kepadaku apa yang kau nak wahai Rabi'ah. Tengok ya, orang ada magic of thinking big. Kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya minta pada Rasulullah satu perkara je. Apa perkara itu wahai Rabi'ah? Saya minta dapat menemani Rasulullah masuk syurga. Allahu Akbar, hebatnya cita-cita kau wahai Rabi'ah. Ada yang lain Rabi'ah? Tak ada, itu saja. Ada yang lain? Tak ada. Maka Nabi menyatakan kepada Rabi'ah yang mempunyai pandangan akhirat yang jelas ini, berkata kepada Nabi, Rasulullah berkata kepadanya, fa'aini ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku untuk membantumu di akhirat nanti wahai Rabi'ah dengan banyak bersujud. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim terhadap hadis ini, maksud banyak bersujud itu bukan sujud begitu tuan-tuan. Mestilah banyak sembahyang sunat. Kerana sembahyang fardu memang dah wajib dah. Maka banyakkan olehmu sembahyang sunat. Apa sembahyang sunat tuan-tuan? Duha 2 rakaat. Zuhur sebelum zuhur ada 2 rakaat. Lepas zuhur ada 2 rakaat kan? Lepas maghrib ada 2 rakaat. Lepas isyak nanti ada 2 rakaat. Sebelum subuh ada 2 rakaat. Jadikan bilangan sembahyang sunat kita ni sekurang-kurangnya 17 kali. Kenapa 17 kali? Kerana kita sembahyang fardu ada 17 rakaat. Dalam 17 rakaat yang kita lakukan ada kesilapan, kekurangan. Maka kita tampung kekurangan itu dengan sembahyang sunat. Kerana kelemahan melakukan ibadah kita ditampung semisal dengannya. Mudah-mudahan kita menunaikan ibadah haji, kita ada kekurangan, kita tampung dengan umrah. Kita zakat, kita ada kekurangan bayaran, kita buat sedekah. Kan dia sebangsa kan. Kalau kita sembahyang fardu ada kekurangan, kita sembahyang sunat. Ini Imam Ghazali jelaskan oleh Ya'umuddin. Ya. Maka kembali kita kepada menambah nilai kita di sisi Allah dengan sembahyang sunat. Tengok Jadi Rabi'ah minta kepada Rasulullah untuk menemani baginda masuk syurga. Kan kebesar cita-cita tu tuan-tuan. Tiba-tiba ada seorang yang lain, Nabi tanya pada dia, ada tak apa-apa yang kau minta? Dia kata, saya minta pada Rasulullah seekor kambing yang dia boleh beranak, boleh bagi susu kepada anaknya. Allah, kecilnya cita-cita kau, wahai. Macam itulah sahabat yang bertanya tadi kepada Mufti Ismail Mink, boleh tak kat akhirat saya nak kereta Bentley? Apa dia kecil sangat cita-cita kau? Minta yang besar sikit. Ada pula kat akhirat minta kereta Bentley, minta kereta Rolls Royce. Orang minta kat akhirat ni dah bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling besar. Dan dekatnya seorang itu dengan nur Allah yang akan dilihat di akhirat itu bergantung pada awalnya dia, cepatnya datang sembahyang Jumaat. Tuan, ada hadis daripada Al-Bazar menyatakan demikian. Ya, tingginya dan dekatnya engkau untuk melihat rahmat Allah, melihat apa saja dimaksudkan itu, dekatnya dengan Allah itu bergantung pada dekatnya engkau dan awalnya engkau datang sembahyang Jumaat. Maka kita yang lelaki ni raja-raja datang sembahyang Jumaat awal. Minggu ni dapat datang ke 12, alhamdulillah. Nanti awalkan sikit. 11.45, 12.30. Ya, cuba datang lebih awal. Kerja ustaz, tak apalah kalau kerja waktu lepas rehat itu kala-kala pergi, tak payah lepak-lepak lagi lah. Gitu Baik. Kemudian dalil yang kedua, kata Syekh Salam Al-Khalidi daripada ayat-ayat yang dikemukakan ini menunjukkan bahawa melihat Allah itu adalah satu nikmat yang terbesar untuk orang beriman. Ini adalah pada surah Yunus ayat 26 bila Allah Taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina hasanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka ini ahsanu, bagi mereka yang buat baik, bagi mereka al-husna dan juga ziyadah. Ini kita tengok baik bahasa Arabnya. Al-husna allati ja'ala Allahu lil muhsinin hiya al-jannah wa ziyadah 'ala al-husna hiya an-nazar ila wajhil karim subhanahu wa ta'ala wa bihadza fasaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ba'da tafsirihi tafsir. Merujuk kepada sabda Nabi SAW terhadap ayat ini. Nabi mentafsirkan ayat Quran. Tak banyak ayat yang Nabi tafsirkan tahu. Kerana bahasa Arab ni bahasa yang mudah untuk faham. Bahasa Quran bahasa mudah untuk faham.
Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, tafsiran ni ada beberapa jenis ya. Ada beberapa pattern. Satu perkara semua orang faham tafsiran ni. Sebab kalau kita baca terjemahan pun banyak yang kita faham. Yang kedua, ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri macam ayat ni. Yang ketiga, ditafsirkan oleh bahasa Arab. Kerana perkataan tu hanya bahasa Arab. Orang yang faham bahasa Arab saja yang boleh mentafsirkannya. Kalau kita baca Quran in general, kita akan faham 80% lah, kata Abdullah Al-Qahtani, seorang ulama besar di Morocco. InsyaAllah 80% kita faham. 20% tu perlu kepada penjelasan sama ada daripada Nabi ataupun daripada bahasa Arab yang dicurahkan oleh orang-orang yang alim dalam bahasa Arab. Sayyidina Umar sendiri pun tidak faham ketika baca ayat wa faqihatan wa abba. Sayyidina Umar tanya pada Abu Bakar ni, maksud apa abba ni? Abun ni apa ni? Padahal Sayyidina Umar tu orang Arab Quraisy tu. Maka akhirnya dijelaskan bahawa abun itu maksudnya hukul, maknanya bukul, maknanya macam bawang, macam sesewan, khudrawat yang tumbuh di permukaan bumi, macam daun jerjir dan sebagainya. Tuan-tuan yang berkasihan. Dan ada memang perkara yang memang kita tidak tahu, kerana itu dipanggil mutasyabihat. Allah jelaskan pada awal surah Ali Imran, minha ayatin wa minha mutasyabihat. Ya, perkara-perkara yang mutasyabihat, yang tidak difahami oleh kita semua. Macam Alif Lam Mim, Taha, adalah para ulama mentafsirkan mungkin itu wujud pada Nabi. Itu merupakan takwil, bukannya tafsir yang sebenar, kerana Nabi pun tidak menjelaskan mutasyabihat. Jadi ini antara ayat yang Nabi tafsirkan. Ada ayat Nabi tafsirkan. Contohnya perkataan lazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang buat baik, ihsan dekat dunia, beribadah bersungguh-sungguh, maka mereka akan dapat al-husna. Al-husna itu mana? Al-jannah. Wa ziyadah. Ziyadah itu maksudnya apa kata Nabi? Ia merupakan melihat Allah SWT. Rawa Muslim an Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu al-ayah faqala idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar nada munadin ya ahlul jannah inna lakum 'indallahi maw'ida wa yuridu an yunjizakum fa yaqulu ma hu alam yuthaqil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna al-jannah wa yujirna min an-nar fayukshafu al-hijab fayanzuruna ilayhi fama a'tahum shay'an habba ilayhim min an-nazari ilayhi. Bila semua ahli syurga telah masuk dalam syurga dan neraka itu, dimasuk neraka, ditutup pintu neraka itu kepada mereka, tak ada peluang untuk keluar lagi. Maka ada suara malaikat menyeru, ya, wahai sekalian ahli syurga, kamu ada mau'id, kamu ada satu apa dipanggil mau'id apa sahih mau'id? Mau'id. Ya, mau'id. Kamu ada apa benda mau'id ni? Berjanji, temuan. Bahasa Arab macam tu lah. Ada mau'id. Saya ada mau'id lagi. Perempat ada mau'id. Ada appointment, ada apa? Ada satu tugasan. Kamu ada satu kerja lagi ni. Ya, dan Allah nak melaksanakannya. Allah nak kamu maknanya Allah nak melaksanakan. Allah janji. Ada janji Allah dengan kamu dan Allah nak menyempurnakannya. Maka di syurga pun menjawab ramai-ramai, wahai malaikat, bukankah Allah telah menyempurnakan untuk kami nikmat yang besar ini? Bagi kami pahala banyak sangat. Kita tak pernah buat haji ya. Sekali pun tak pernah. Tapi kita punya niat bantu orang pergi haji sebagainya, doa bersungguh-sungguh. Maka tiba-tiba dalam akaun akhirat kita ada pula pergi haji. Contohnya, pergi haji sekali je tapi dikira sampai 10 kali. Kenapa je? Semua orang masuk dalam syurga itu akan rasa kagum atas limpah kurnia Allah yang memang tak terfikir, tuan-tuan. Ya, kita bekerja dengan sama majikan, hujung bulan dapat gaji, dapat lebih pula. Kenapa lebih? Lebih berpersian sangat, tuan-tuan. Banyak lah kan. Alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang kena potong pula. Kenapa tak cukup rupanya ada KWSP. Ke akhirat tak, tuan-tuan. Yang dia beri itu lebih daripada apa yang kita terfikir, tuan-tuan. Ya Allah, inilah akhirat, tuan-tuan. Setiap kali nak buat maksiat, ingat tau, tak baloi sangat buat maksiat ni. Buat maksiat dengan campak neraka, lepas tu duduk lama-lama kat situ. Buat baik ni, sekali Allah balas 10 kali, 700 kali kalau ikhlas sebagainya. Jadi balik pada cerita ni tadi, ahli syurga pun berkata kepada Tuhannya, ya Allah, apa pula lagi nak bagi ni? Banyak sangat dah ya Allah. Yang mulia Syarifah, barakallahu fikum. Alhamdulillah semua. Rosalina. Penting tau cerita ni bagi motivasi kepada kita supaya elakkan. Janganlah bermaksiat. Tak baloi tuan, tak baloi sangat.
Maka orang yang masuk syurga ni akan dikatakan kepada oleh malaikat kepadanya, ada, Allah ada janji lagi untuk kamu. Apa lagi ya? Ini timbangan amal soleh dilipat gandakan, wajah kami pun jadi handsome tau. Kat dunia hitam, kat akhirat jadi handsome kan. Ya. Kat dunia banyak uban, kat akhirat tak ada dah. Kat dunia banyak kedut-kedut, anda apa pergi treatment kulit ni untuk bagi muka bersih sebagainya. Kat akhirat jadi bersih muka. Ya tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Dan Allah bagi kita masuk syurga ni pun dah besar nikmat. Sama kita neraka, apa lagi Allah nak bagi ni? Ahli syurga bertanya-tanya, tertanya-tanya. Tiba-tiba dibukakan hijab. Hijab ni dibukakan dinding. Fama atahum syai'an habba ilaihim minan nazar ilaihi. Tak ada satu nikmat yang lebih besar untuk ahli syurga berbanding dengan nikmat melihat Allah SWT. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan mereka ni. Ya, anwari alwasalam. Barakallahu fikum ya. Wa bihadza fasaraha majmu'atun min as-sahaba minhu Abu Bakar as-Siddiq, Abu Musa al-Asy'ari, Huzaifah bin al-Yaman wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah dia nikmat yang Nabi jelaskan ayat daripada surah Yunus tadi, bahawa orang yang buat baik di dunia bahasanya ke akhirat memang ekstrim, melampau-lampau, tak terfikir oleh fikiran tuan-tuan ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa kita akan melihat Allah? Bukti dalilnya dikemukakan oleh Dr. Salah Al-Fatah Khalidi, iaitu ayat daripada surah Qaf yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dengar baik-baik Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka segala yang mereka impikan, mereka cita-citakan, mereka kehendaki, dan bagi kami ada tambahannya pula. Kat dunia apa tuan-tuan? Kat dunia katalah kita nak beli sebuah kereta. Katalah tuan-tuan nak beli BMW. Kan? Kita pun pergi kedai BMW, tengok 3 series. Oh ni boleh. Tengok 5 series. Menarik pula. 5 series pula ada banyak serinya lagi. Ada 525, 530, 540 contohlah. Ya, ini kita pun tengok bajet, tak boleh nampak kena beli 3 series sajalah. Ni contoh orang lelaki suka contoh kereta BMW. Tuan-tuan, itu yang kita mampu. Nanti kita pakai kat kenderaan ni pergi jumpa dengan kawan, tengok dia pakai lebih daripada kita. Tak kira apa-apa kereta maksud saya apa-apa kereta. Ni contoh yang terlintas dalam fikiran. Kat akhirat tak tuan-tuan. Kat akhirat dia bagi maksimum. Dia bagi yang memang tak ada nikmat selepas itu. Kita pun tak terfikir ada nikmat lebih besar daripada itu. Kan, kat dunia apa lagi? Kita beli rumah. Kita beli rumah corner. Masalah tu ada compound, ada apa, semua ada tempat main-main anak sebagainya. Tiba-tiba kawan kita ada wang lebih, beli semi-D pula. Allah, lagi besar rumah kita. Tak ada volume pula. Apa dia panggil? Ada mezzanine pula. Dan kita beli rumah semi-D yang kita mampu, ada kawan beli banglo pula. Tengok, tak selesai kan kat dunia ni. Siasa orang lebih daripada kita. Akhirat tak tuan-tuan. Akhirat Allah menjelaskan lahum ma yasha'una wa ladaina mazid. Ya Allah, bicara ni kena selalu ingat dalam kita tuan-tuan. Syurga ni supaya subur iman dari kita nak baik tau. Janganlah buat jahat seperti katakan tadi, memang tak baloi sangat dunia hidup sekejap, 20 tahun, 100 tahun sampai umur. Tak baloi ke akhirat. Menderita nak buat apa tuan-tuan. Kena suburkan iman. Kena bacalah kisah-kisah macam ni untuk anak isteri tau. Allahu Akbar, Masya Allah. Seorang sahabat Nabi tak sempat masuk Islam. Di awal-awalnya masuk Islam dah lambat. Tuan ni masuk Islam dalam perang Uhud, tak sempat sembahyang lagi. Tiba-tiba mati syahid tuan-tuan. Mati dia dalam perang. Maka Nabi melihat belakang. Tiba-tiba legakan Nabi pandang ke depan. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah nampak macam dia ke depan? Rasulullah kata, dia dah bersama dengan bidadari dia, aku segan nak tengok dah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kita baca kan orang nak berkahwin susah, nak kena pergi siam, nak pergi apa. Tuan-tuan, ini kita dalam syurga ni kena suburkan diri kita selalulah tuan-tuan. Ya, kalau kita semayang, kita baca cerita je ni, iman tak bertambah tau. Kena baca cerita. Ya, ada satu kajian ditulis seorang ulama, tak ada malu dalam bab ilmu Seorang ulama menulis sebuah buku bertajuk nikmat seksual untuk orang dalam syurga kelak. Kajian daripada Quran dan juga hadis-hadis yang menggambarkan. Contohnya Allah menjadikan
seorang lelaki tu tubuhnya setinggi Nabi Adam, 60 hasta tingginya. Situ nazira'an, tinggi, tegak badannya macam penciptaan yang pertama manusia lama kelamaan jadi apa? Jadi ringkas pula. Jadi pendek, jadi kecil, mengecil sampai ke akhir zaman ni dah tak besar macam dulu. Nabi Adam tingginya 60 hasta tuan-tuan. Berapa kaki tu Besok akhirat orang masuk syurga akan dibesarkan strukturnya seperti itu, supaya dia dapat menikmati bila badannya tegap, tinggi, segak seperti itu. Setiap inci daripada badannya masih nikmat atas kurniaan Allah. Dan diberikan kekuatan 40 orang lelaki di akhirat. Kena baca tuan-tuan kisah-kisah macam ni, supaya menimbulkan dalam kita apa tahu kesemukan beribadah kepada Allah, kerana yang berjanji ini adalah Allah. Saya selalu bagi contoh daripada Ihya Ulumuddin bila Imam Ghazali mengatakan, kalau seseorang majikan yang baik itu berkata kepada kita, fulan kau buat ni nanti hujung bulan aku bagi kau ni, kau buat macam ni aku bagi kau kereta, kau buat ni aku naik gaji kau. Percaya tak? Majikan tu orang soleh, orang baik, tak pernah mungkin janji. Ramai orang menerima nikmat limpahan percikan, nikmat yang diceritakan itu dia tak pernah berbohong. Majikan itu manusia tahu, terbatas kemampuannya. Tapi kalau Allah SWT yang beri pada kita mata ni, kalau orang nak beli 1 juta mungkin kita tak jual tau. 1 juta, 1 juta pun ada tak tuan-tuan nak jual mata tuan-tuan? Ada orang nak pakai mata. Saya jadi broker kan. Nak beli mata tuan-tuan sebelah 10 juta nak jual tak? Dapat 10 juta, lepas tu pakai mata palsu nak tak? Mata penting sangat. Tak apalah, cuping telinga ni. Ada orang nak beli harga 3 juta, 5 juta sebelah nak tak? Nanti tuan-tuan dapat 5 juta, tuan-tuan pergilah ke US ke mana, buatlah. Apa dipanggil? Re-engineer balik, buat balik semula. Saya jadi telinga. Boleh tak? Tuan-tuan, itu majikan bagi pada kita, dia boleh mungkin janji tau, sebab dia mungkin tak ada kemampuan, mungkin defisit account dan sebagainya. Ini Allah lah tuan-tuan. Allah SWT yang beri pada kita semua nikmat yang memang kita rasai pada hari ini. Memang tak patutlah kalau kita masih lagi meraguinya. Jadi baca. Tujuan kita baca nikmat-nikmat akhirat ini untuk apa? Untuk menyuburkan iman, supaya kita tak ada peluang untuk buat maksiat kepada Ar-Rahman. Ini dia. Itu sebab buku ni tulis tajuk Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i Syaitan. Pembeza di antara pengikut Ar-Rahman dengan pengikut Syaitan. Jadi Allah Taala beri pada kita gambaran nikmat-nikmat yang besar ni. Banyak lah saya nak cerita pada tuan-tuan, memang waktu dah suntuk. Penting untuk kita baca perkara-perkara yang bersifat akidah ni untuk disuburkan dalam diri kita. Terima kasih kerana hadir. Jangan lupa travel, mari travel bersama dengan Zazan Travel. Kami ada trip umrah, trip ke Balkan, ke Uzbekistan, trip ke Morocco, trip ke Turki. Mari sama-sama bersama dengan kami. Perjalanan bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan insya-Allah banyak pengisian sama dengan ustaz-ustaz yang kita pilih. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Bicara kita tengah ini daripada kitab guru kami almarhum Syekh Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi, Qawasid Sunniyah min Syarah Aqidah Tahwiyah, dalam bicara berkaitan dengan akidah. Mudah-mudahan segala baik semuanya daripada Allah, ada manfaat untuk pertemuan kita tengah hari ini. Kurangan daripada saya sebagai manusia lemah, hakikatnya daripada Allah jua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, nak pergi umrah bersama kami dalam trip Ramadan, ayo kita ada satu trip, satu kumpulan lagi yang ada kekosongan. Mari jom war-warkan kepada adik-adik, kepada keluarga, kepada bos, kepada sahabat. InsyaAllah kita masih ada kekosongan untuk trip pada bulan Ramadan. Ada beberapa tempat saya yang tinggal. Jangan tangguh tak, kalau nak baik ni segera. Ramadan tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita bertemu dengannya. Jom buat keputusan sekarang untuk pergi trip Ramadan bersama dengan Zazan Travel. Terima kasih. Jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma